Misteri kehilangan Ayu akhirnya terungkai. Hampir 3 minggu usaha mencari Ayu gagal sehinggalah polis menemui petunjuk menyedihkan. Rupa-rupanya Ayu sudah tiada. Nur Rahayu Komarudin, 16 tahun atau mesra disapa Ayu, dibunuh kejam apabila tubuhnya dikerat dan mayatnya dibakar di dua lokasi perasingan, iaitu di Sungai Tiram Ulu Tiram dan tanah perkuburan Hindu di Masai, Johor, yang bertujuan melupuskan bukti pembunuhannya. Siapakah pelaku berhati durjana tergamak memperlakukan Ayu sedemikian rupa? Kes File 302 minggu ini menyingkap kisah pembunuhan zalim seorang gadis dari rumah kongsi Masai, Johor, 12 tahun lalu. Pada malam kejadian, 17 Jun 2011, Ayu pergi ke Sport Prima, Pandan, Johor Bahru bersama rakan lelaki untuk menonton permainan futsal. Pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti di Sekudai itu kemudian berhenti minum bersama temannya itu di sebuah gerai kira-kira jam 1 pagi. Lebih kurang 40 minit berada di situ, Ayu kemudiannya meminta rakan dikenali sebagai Adi untuk menghantarnya pulang ke rumah kongsi yang didiami oleh keluarganya di Bandar Seri Alam, Masai. Pada malam itu, Ayu diturunkan berhampiran pondok pengawal di kawasan perindustrian di situ. Adi meminta Ayu menghubungi ayahnya untuk mengambilnya di situ sebelum berlalu pergi selepas diminta Ayu untuk berbuat demikian. Oleh kerana ketika itu sudah lewat malam, panggilan telefon ke nombor bapanya, Komarudin Bajuri, bagaimanapun tidak berjawab. Tidak lama selepas itu, kira-kira jam 2.20 pagi, Adi memberitahu dia menerima panggilan telefon daripada Ayu. Ketika itu, dia mendengar suara Ayu menangis dan meraung. Turut kedengaran suara seorang lelaki di belakangnya. "Kenapa kamu degil sangat tidak mahu dengar cakap aku?" Sayup-sayup, Adi mendengar suara anjing menyalak dan lelaki itu mengarahkan mangsa duduk di atas motosikal sebelum panggilan tiba-tiba terputus. Keesokan paginya, bapa mangsa yang baru menyedari anak gadisnya tidak pulang ke rumah melihat 10 panggilan tidak berjawab di telefon bimbit miliknya. Dia cuba menghubungi anak gadisnya itu, bagaimanapun talian gagal dihubungi. Bimbang keselamatan Ayu, Komarudin bertanyakan kepada rakan-rakan dan kenalan jika terlihat mangsa, namun hampa apabila tidak ada yang mengetahui keberadaan Ayu. 2 hari kemudian, berita pencarian mangsa sampai ke pengetahuan Adi, yang kemudian berjumpa Komarudin menceritakan apa yang berlaku pada malam itu. Satu laporan polis kemudian dibuat bapa mangsa dan Adi. Di Kalai Sullivan, 46 tahun, merupakan suspek utama kes ini. Dia bekerja sebagai pengawal keselamatan di kuari tempat bapa Ayu mengusahakan kantin. Bapa mangsa mengenali Kalai Sullivan, malah selepas dia pergi membuat laporan polis, Komarudin ada bertanyakan kepada Kalai Sullivan jika pengawal keselamatan itu ada melihat anaknya. Hubungan antara Komarudin dan suspek agak rapat, kerana hampir setiap hari, kontraktor itu akan memberikan makan dan minum kepada Kalai Sullivan. Meskipun begitu, terdetik kecurigaan di hati Komarudin apabila melihat Kalai Sullivan dalam keadaan tempang dan lelaki itu juga hilang selama 2 hari selepas insiden menimpa anaknya. Kalai Sullivan bagaimanapun berkata, dia tidak bekerja kerana kakinya sakit akibat terjatuh motosikal. Perkara itu dilaporkan Komarudin kepada polis, namun lelaki itu menghilangkan diri apabila polis datang. Penantian hampir 3 minggu selepas kehilangan Nur Rahayu Komarudin atau Ayu akhirnya terjawab selepas polis menerima maklumat daripada orang awam
berhubung penemuan cebisan rambut, baju dan selipar di sebuah tanah perkuburan Hindu di Masai. Polis yang menjalankan siasatan di tempat kejadian kemudian menemukan beberapa anggota badan mangsa yang dikerat dan dibakar di 2 lokasi berasingan termasuk di tanah perkuburan itu kira-kira jam 5 petang 3 Julai 2011. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintendent Roslan Zainuddin berkata, berdasarkan laporan saksi, mangsa dikatakan dibawa lari oleh seorang lelaki pada hari kejadian dan sejak itu tidak pulang ke rumah keluarganya. Katanya, polis menemui serpihan tulang terbakar serta beberapa bukti lain dan hasil ujian DNA mendapati ia sepadan dengan mangsa. Sehubungan itu, polis menahan reman suspek utama iaitu seorang pengawal keselamatan berusia 46 tahun di Kalai Selvan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Pada 15 Julai 2011, di Kalai Selvan, 46 tahun, didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan berumur 16 tahun di ladang kelapa sawit Sungai Masai pada Jun 2011. Tertuduh dilihat hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan oleh seorang jurubahasa dalam bahasa Tamil di hadapan Magistrate Hafizah Johor Arif Johor. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang disahkan mempunyai 8 kes jenayah lampau ini. Mengikut kertas pertuduhan, Kalai Selvan didakwa membunuh Nur Rahayu Komarudin di ladang kelapa sawit Sungai Masai, Jalan Masai, Kongkong, Masai antara jam 2.30 pagi dan 2.50 pagi 18 Jun 2011. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Iskandar Ahmad manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu, polis percaya mangsa pada mulanya menjadi sasaran rompakan bagaimanapun telah dibunuh, kemudian dikerat dan dibakar. Tertuduh turut menunjukkan tempat dia membakar mayat Ayu dan lokasi tulang-tulangnya berada, iaitu di kawasan berparit di sebuah ladang kelapa sawit. Menurut keterangan, Kalai Selvan juga ada memberitahu isterinya, P. Shanti, dia dan seorang kawannya membawa mangsa ke sebuah ladang kelapa sawit sebelum menikam leher mangsa dengan sebilah pisau. Pada 26 Disember 2012, Mahkamah Tinggi Johor Bahru menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap D. Kalai Selvan atas kesalahan membunuh Nur Rahayu Komarudin. Tertuduh didapati bersalah melakukan perbuatan itu bersama seorang lagi yang masih bebas. Selepas 4 tahun melalui proses perundangan, Mahkamah Persekutuan pada 28 Ogos 2015 akhirnya mengekalkan hukuman gantung terhadap pengawal keselamatan itu. Panel 5 anggota yang dipengerusikan oleh Presiden Mahkamah Rayuan, Tan Sri Muhammad Rauf Sharif, secara sebulat suara menolak rayuan akhir tertuduh terhadap sabitan kesalahan dan hukuman mati yang dikenakan terhadapnya. Anggota panel lain terdiri daripada Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Abdul Hamid Embong, Tan Sri Hassan Lah, Tan Sri Abu Samah Nordin dan Datuk Ramli Ali. Semoga paparan kisah File 302 kali ini dapat kita jadikan iktibar dan pengajaran kita semua. Semoga Allah yarham Nur Rahayu Komarudin tenang bertemu Sang Pencipta dan ditempatkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman. Al-Fatihah.
Kita yang tulus, kita yang tulus, kita yang benar sinar hari.